Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk bulan Zulqa'dah kan? Dah masuk bulan Zulqa'dah selepas daripada bulan Ramadan. Jadi bila masuk bulan Ramadan ni, bila masuk bulan Ramadan, kita harap-harapnya sudah mencapai matlamat daripada ibadat puasa, iaitulah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matlamat daripada ibadat puasa. Pen dia tak ada? Ada pen tak? Whiteboard ada, pen tak ada? Ada. Oh. Lama tak kuliah ni. Kan? Ada satu tempat tu saya kuliah bulan 3 sebelum Ramadan. Kuliah maghrib, tulislah. Jadi bulan 5 lepas Ramadan saya sambung kuliah. Nota yang saya tulis tu ada lagi. Jadi mudahlah saya datang tu tengok nota tu ada lagi. Hampir sebulan setengah. Sebulan setengah tu. Jadi whiteboard tu di masjid tu saya seorang je guna. Maknanya itu saya punya lah. Jadi senang. Jangan padam. Sebulan pun jangan padam. InsyaAllah mudah, datang sambung je. Baik, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita tengok sifat orang bertakwa ni, iaitu sifat dia sifat kita kata rajin baca Quran. Rajin baca Quran. Maka lepas daripada bulan Ramadan pun kita kena rajin baca Al-Quran. Tetapi kalau bulan Ramadan kita baca Quran, selepas daripada bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, jadi bimbang-bimbang bulan Ramadan tu nampak bertakwa, tapi lepas Ramadan tu nampak sudah hilang sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah apa-apa sifat takwa yang ada dalam bulan Ramadan hendaklah kita teruskan selepas daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita baca Quran sehari sejuzu, lepas Ramadan sehari Datuk berapa juzuk tu Saleh? Sejuzu. Chairman dah sejuzu lebih sejuzu lah, paling kurang sejuzu yang tak chairman ni bawah sikit lah, setengah juzuk Bulan Syawal Datuk berapa juzuk sehari? Lebih lagi ke kurang sikit? Kurang sikit. Tak apa, kurang sikit. Kurang sikit lah. Setengah juzuk. Tak 5 baris pun tak apa. 5 baris pun tak apa. Yang penting baca Quran. Yang penting baca Quran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca Quran. Nabi tak kata berapa juzuk. Nabi tak kata berapa muka surat. Tak ada dalam hadis tak ada juzuk, tak ada muka surat. Pasal apa dalam hadis tak ada juzuk, tak ada muka surat? Kerana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada juzuk-juzuk lagi.
Ya, juzuk Quran ni tak ada lagi, ya. Juzuk Alif Lam Mim, juzuk sayaqulus sufaha'u minan nas, juzuk 2, juzuk 3 tilkar rusulu tak ada lagi, ya. Muka surat pun tak ada lagi. Pasal Quran pun tulis atas pelepah tamar, tulis atas kulit unta, ya, tak ada muka surat. Yang penting baca Quran, ya. Baca 3 baris sehari pun tak apa, 4 baris sehari. Lepas sembahyang baca 1 baris, lepas sembahyang 1 baris pun tak apa dah, ya, dengan keadaan kita, kesibukan kita dan sebagainya, ya. Baik tuan-tuan, pagi ini kita sambung sikit bicara kita bagaimana kita hidup bersama di antara Muslim dengan non-Muslim. Kita masuk bab yang ke-9, iaitu hubungan di antara anak dengan ibu bapa. Ya, hubungan di antara anak dengan ibu bapa, ya. Contoh dia, kita ambil masalah anak masuk agama Islam sedangkan ibu bapa masih lagi kekal dalam agama bukan Islam. Jadi adakah apabila anak ni masuk dalam agama Islam maka perlu diputuskan hubungan dengan ibu bapa yang bukan Islam? Maka perbezaan agama tidak memutuskan hubungan kekeluargaan, ya. Perbezaan agama tidak memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka seorang anak yang menganut agama Islam tetap kekal sebagai anak kepada ibu bapanya yang tidak beragama Islam. Ada pen, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ada dalam jabat, tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada pen, Yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka, ya, ud'uuhum, panggillah anak-anak itu, ya, dengan nama bapa mereka, ya. Panggillah anak-anak itu dengan nama anak mereka. Jadi daripada umum ayat Quran ini, panggilan kepada seseorang, nisbah nasab keturunan seseorang itu hendaklah kepada bapa dia, ya, hendaklah kepada bapa dia. Jadi kalau kita ambil anak angkat, ud'uuhum liabaihim, panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka. Kita tak boleh nak ubah nama anak angkat tu, kita nak binkan kepada nama kita, ya. Kita ambil anak angkat, kita nak binkan kepada nama kita, tak boleh. Kerana apa? Hendaklah dinisbahkan anak angkat tu kepada bapa dia. Siapakah bapa kandung dia? Begitu juga kalau seorang muallaf, ya, dia masuk Islam, ud'uuhum liabaihim, panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka. Jadi kita bila masuk Islam, kita ubah nama kepada bin Abdullah. Kita ubah nama kepada bin Abdullah. Jadi nampak sangat, ya, nampak sangat. Kita tengok muka, tengok nama dia bin Abdullah, binti Abdullah, kita tahu dah yang ni baru masuk Islam ni.
muallaf, dia bukan asalnya Islam, ya. Jadi di sini yang pertamanya, bila kita binkan mereka kepada Abdullah, kita binkan mereka, bintikan mereka kepada Abdullah, kita sudah melanggar ketetapan nas Al-Quran. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka. Satu. Yang kedua, kita seolah-olah memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, kita seolah-olah memutuskan hubungan keluarga. Mana dia beragama Hindu. Ya, Ramasami anak Mutusami. Ramasami anak Mutusami. Bila masuk Islam, ya, Ramasami bin Abdullah. Mutusami itu tak ada dah. Ramasami bin Abdullah. Jadi apa perasaan seorang bapa bila nama dia dibuang daripada nama anak dia? Apa perasaan kita sebagai bapa? Anak kita tak guna dah nama kita, kan? Urusan rasmi lah, urusan media sosial tu tak apa lah, kan? Kan, ni urusan rasmi, tak ada dah, buang nama kita, ya? Dia apply kat Jabatan Pendaftaran Negara, tukar nama, tak mau dah nama bapa dia. Nama bapa Mutusami dia tak mau dah, dia nak pakai bin Abdullah. Jadi sini seolah-olah kita kata memutuskan hubungan keluarga, seolah-olah Islam mengajar ditukar nama bapa, sedangkan dalam nas Al-Quranul Karim, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka, Jadi kita nak buat macam mana? Kita kena kekalkanlah Ramasami bin Mutusami lah. Ramasami bin Mutusami, ya. Kita, kalau kita kata bin tu sebagai tanda Islam, anak lelaki tu mungkin tanda bukan beragama Islam, maka tukar bin je lah. Anak lelaki jadi bin, Ramasami anak Ramasami bin Mutusami. Kalau nak ubah pun, kita ubah nama seseorang yang masuk dalam agama Islam. Ya, kita ubah nama seseorang yang masuk dalam agama Islam. Jadi Ramasami masuk Islam, bapa dia tak masuk Islam, nama bapa jangan kacau. Ya, nama dia aja, Ramasami. Tukarlah nama apa? Ataupun mungkin lagi baik kekalkan nama asal, nama yang bapa tu bagi, kekalkan nama asal, cuma tambah satu lagi nama yang menunjukkan keislaman. Jadi Ramasami anak lelaki Mutusami. Ramasami nak buh nama apa? Bagi sedap sikit. Rahman. Rahman Elias Ramasami, ataupun Ramasami Elias Rahman bin Mutusami. Ya. Ramasami ni nama bapa aku bagi, Ramasami masih kekal, cuma nama Islam aku Rahman. Kawan-kawan Islam pun panggil Rahman. Kawan Hindu masih panggil Ramasami, kawan Islam panggil Rahman. Jadi ada identiti Islam dari sudut nama, tetapi kita tidak melanggar ketetapan nas Al-Quran, iaitulah ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka. Tapi banyak yang ubah kepada bin Abdullah. Saya pun tak tahulah pasal apa diubah kepada bin Abdullah tu, apa nas Al-Qurannya, apa nas hadisnya dan sebagainya. Saya ingat mufti datang kot, mufti wilayah datang minggu depan ni, tanya tengok mufti tu ada tak fatwa bin Abdullah tu, ya. Tapi praktikalnya tu memang ubah kepada bin Abdullah. Dan saya jumpa beberapa orang muallaf, mereka pun mengadu masalah bila tukar bin Abdullah ni, banyak masalah. Sijil pelajaran dulu nama lain dah, apa buku bank, kad bank nama lain dah, macam-macam masalah. Pasport, kan. Bila tukar, yang suruh tukar ni pun ustaz-ustaz juga, tukar bin Abdullah, binti Abdullah ni. Jadi mereka menghadapi banyak masalah dalam kehidupan dunia kerana pertukaran itu. Jadi adakah itu datang daripada ajaran agama Islam? Jadi yang saya nampaknya,
dia bukan daripada ajaran agama Islam. Kerana dalam ayat ni umumnya ud'uhum liabaihim, panggillah mereka dengan nama bapa mereka, huwa aqsatu indallah. Kerana itulah, panggil kepada bapa itulah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, seseorang anak diwajibkan berbuat baik kepada ibu bapanya walaupun berbeza agama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika mereka berdua ibu bapa lah, ayat ni sebut pasal ibu bapa. Jika ibu bapa memaksa kamu, mendesak kamu, memaksa kamu ala an tusyrika bi, supaya kamu melakukan sesuatu yang syirik kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma laysa laka bihi ilm, benda yang tidak ada ilmu bagi kamu. Yang maksudnya ibu bapa menyuruh anak-anak melakukan perkara yang salah dalam agama. Perkara yang salah dalam agama dalam contoh ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun lain daripada syirik, ibu bapa menyuruh anak-anak melakukan perkara maksiat. Jadi sama ada perkara tu perkara syirik, sama ada perkara tu perkara maksiat, maka Allah memberi panduan, fala tuti'huma, janganlah kamu wahai anak mematuhi perintah ibu bapa kamu. Kerana kaedah dia dalam agama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sama ya, maknanya kalau seorang isteri diarahkan oleh suaminya, perkara yang suami arahkan tu perkara maksiat, maka isteri tidak wajib mematuhi arahan suaminya. Kira derhaka tak? Tidak dikira derhaka. Kerana bila suami suruh buat perkara tak baik, perkara maksiat, tidak wajib, tidak boleh, tidak wajib taat dan tak boleh taat. Kerana taat kepada Allah lebih penting daripada taat kepada suami. Jadi kalau suami kata kamu derhaka, tak taat pada aku, tidak dikira derhaka. Tidak dikira derhaka. Jadi sama juga, ibu bapa suruh buat perkara syirik, Allah kata jangan taat. Bila tak taat kepada mak bapa marah, kata anak derhaka, tidak dikira derhaka. Pasal kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga perintah maksiat. Kalau perintah syirik ni mungkin sujud kepada patung, sembah kepada patung, syirik. Ataupun perkara maksiat, ibu bapa minta minum arak ke, minumlah sikit, malam-malam raya ni minum sikit, segelas dua gelas kan, meraihkan. Jadi minum arak tu perbuatan maksiat. Jadi anak kena tolaklah permintaan ibu bapa, kena tolak arahan ibu bapa. Kerana Allah kata fala tuti'huma, jangan taat kepada ibu bapa. Tetapi adakah kena berkasar dengan ibu bapa yang macam tu? Adakah kena berkasar? Allah menyatakan lagi, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu bersahabat, hendaklah kamu wahai anak bergaul dengan mereka, dengan ibu bapa, fid dunya, dalam hidup dunia ni, ma'rufa, dengan cara yang baik. Jadi benda maksiat je tak boleh taat, tapi kehidupan pergaulan kena buat baik kepada ibu bapa. Maknanya kalau ibu bapa minta balik rumah, balik.
Ya. Ibu bapa minta tolong hantar ke sesuatu tempat, tolong hantarkan. Kerana itu benar-benar baik. Ya. Sehingga kata sebahagian ulama, kalau ibu bapa minta hantar ke kuil sekalipun, ya, pasal mak bapa agama Hindu, dia nak pergi kuil, dia telefonnya anak tu Islam lah, ya, minta anak tu tolong balik ambil mereka hantar ke kuil. Kata sebahagian ulama, boleh anak melakukan kebaikan, ambil mak bapa hantar ke kuil. Berapa lama? 2 jam nak duduk kuil. Okey, tinggalkan mak bapak di kuil, pergilah beli barang dulu ke, jogging dulu ke apa kan, lepas 2 jam datang dia balik. Ya, pasal berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau dia tak hantar ke kuil pun, mak bapak tu memang dah syirik dah. Memang dah kafir dah, sembah patung dah, sembah berhala dah. Dia cuma buat baik menghantar ibu bapa sahaja. Ya. Itu kata sebahagian ulama, boleh dilakukan perkara tu. Amanya kalau mak bapak Kristian dia minta hantar ke gereja esok hari Ahad, dia nak pergi gereja sekian-sekian, boleh tolong hantarkan. Ya. Tapi dia tak masuk buatlah perkara syirik. Hantar, tinggal, dia pergilah buat kerja lain. Lepas sejam datang semula ambil mak bapak. Ya. Itu dibenarkan oleh sebahagian ulama atas dasar berbuat baik kepada ibu bapa. Ya. Jadi oleh itu seorang anak hendaklah bertanya khabar, menziarahi, membantu dan mengambil berat kebajikan ibu bapanya. Ya. Jika ibu bapa tidak suka dengan anak yang berbeza agama, lalu melakukan sesuatu yang tidak memudaratkan si anak, maka si anak hendaklah bersabar dan tetap berbuat baik sekadar yang mampu. Ya, ibu bapa tak suka, buat tindakan-tindakan, tapi tindakan tu tidak memudaratkan. Tidak memudaratkan si anak, maka anak sabar je lah. Ya. Tetapi kalau ibu bapa tu mengambil tindakan yang memudaratkan, dia tak suka anak dia masuk Islam, dia mengambil tindakan, dia akan kurung anak dia. Itu memudaratkan. Yang tu balik kan tak balik? Kalau balik ni mak bapak tangkap, kurung, memudaratkan. Itu maknanya tak boleh balik lah. Tapi kalau balik rumah, mak bapak ambil tindakan, suruh makan benda haram dalam Islam, suruh minum arak, tidak memudaratkan, sebab dia tak paksa kita. Dia taklah ikat kita tuang arak tu dalam mulut kan. Dia hidangkan arak, boleh minum arak ni, minum arak kan. Tidak memudaratkan. Maka kita tetap berbuat baik, kita tetap balik, tidak menjadi masalah. Jadi tengok tindakan tu memudaratkan ataupun tidak. Jadi kalau muallaf yang awal-awal masuk Islam, mungkinlah dia tak berapa kuat lagi Islam dia, kefahaman dia pun tak berapa kuat, mungkin dia kena jauhkan dulu seketika. Maknanya 2-3 bulan pertama tu baru nak belajar agama, nak faham agama. Kalau dia balik tu dipaksa, diarah, ya, paksa dan sebagainya, maka dibimbangi memudaratkan kepada agama dia. Allah, ada juga alhamdulillah. Jadi asas dia kita tulis sikit. Asas dia yang tadi tu, ud'uhum li abaihim, ya, panggillah mereka kepada bapa-bapa mereka, ya. Jadi kalau nama dia apa nama tadi, contoh kita buat Ramasami anak lelaki Mutusami. Sami ni bagus nama dia, Sami. Kita tak pernah buat nama anak kita, cucu kita nama Sami. Dia dalam bahasa Arab Sami maknanya yang tinggi. Sami, kan ada penyanyi nama Sami Yusof tu kan, Sami Yusof, Sami. Cuma kalau buat nama anak kita Sami ni, Ahmad Sami.
Sami ni kalau bahasa Arab sami, sama kan langit, sama fis sama di langit, sami yang tinggi, yang mempunyai ketinggian, ya. Jadi kalau sami itu baguslah. Sami bolehlah pakai nama saya. Jadi Rama Sami, motor tadi. Jadi dia tambahlah Rama Sami Elias Rama Rahman. Sedaplah Rahman. Bin Mutu Sami. Kekalkan nama bapa tu. Kekalkan nama, ya, nama bapa Rahman. Jadi jangan tukar kepada bin Abdullah, ya, kerana bertentangan dengan syarak. Bertentangan dengan syarak, ya. Itu asas penting, ya. Kemudian bila suruh buat benda tak elok, ibu bapa suruh buat benda tak elok, fala tuti'huma, jangan taat, ya, jangan taat kepada ibu bapa dalam perkara maksiat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, konsep dia fala tuti'huma, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ya. Jangan taat kepada ibu bapa, tetapi hendaklah bersahabat baik di dunia dengan ibu bapa ni ma'rufa, dengan cara yang baik, ya. Cuman perkara maksiat lah tak boleh, kerana perkara maksiat ni masuk dalam kaedah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita baca khutbah semalam, ayat Quran yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Dia ada perkataan taat tu, maknanya mutlak. Allah tu mutlak. Athi'ullah, taat kepada Allah. Wa athi'ur rasul, taat kepada rasul, mutlak, ya, totally kena taat. Tapi bila wa ulil amri, orang yang ada kuasa makhluk, dalam Quran tidak diulang perkataan taat. Dia kata wa ulil amri. Maknanya taat kepada pemimpin tu, orang ada kuasa tu, tidak total, tidak mutlak. Kalau dia suruh perintah baik, taat. Kalau dia suruh perintah tak baik, perintah maksiat, tidak boleh taat. Tidak boleh taat kepada ulil amri yang sedemikian, ya. Itu kita faham daripada nas Al-Quranul Karim. Baik, jadi asas dia anak buat baik, ya, hubungan dengan ibu bapa yang non muslim. Dalam agama dan tradisi etnik Hindu, anak akan memegang kaki ibu bapa apabila bertemu dan berpisah. Ya, dia tunduk sikit, ya, pegang kaki, ya. Ya. Amalan pegang kaki ini sebagai tanda hormat kepada ibu bapa. Ya, pegang kaki itu sebagai tanda hormat. Ya, itu budaya dia. Ya. Amalan budaya dia dalam agama Hindu pegang kaki. Jadi kalau anak tu masuk Islam, boleh tak anak tu pegang kaki? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat datang jumpa dengan Nabi, datang tu faqabbala yadayhi wa rijlaihi. Maka sahabat ni datang jumpa dengan Nabi, ya, apa dia buat? Sahabat ni qabbala yadayhi wa rijlaihi. Dia datang jumpa Nabi, dia cium tangan Nabi, pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi,
wa rijlaihi, dan dia cium kaki Nabi. Datang tu cium kaki Nabi. Maknanya sahabat ni tunduk tak? Tunduk. Bukan tunduk letak tangan je atas kaki. Mulut dia tu, muka dia tu tunduk, cium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak bantah. Muhammad tak bantah, ya. Maknanya ada wajah keharusan untuk kita mencium tangan, itu biasa, dan ada wajah keharusan untuk kita mencium kaki seseorang. Bukan sujud, mencium sahaja. Tetapi benda tu tidaklah menjadi kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi. Sebab tu kita tak akan jumpa Sayyidina Abu Bakar datang terus cium kaki Nabi, tak ada. Sayyidina Umar cium kaki Nabi, tak ada. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman juga tak ada. Ni ada seorang sahabat tu, dia kebetulan datang terus dia cium kaki. Nabi tak larang. Jadi Nabi tak larang tu makna bolehlah, tapi itu bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Jadi kalaulah dalam agama boleh cium kaki, agak-agak kalau anak tu dia nak tunduk sikit pegang kaki mak ayah dia tu, agak-agak boleh ke tak boleh? Bolehlah. Bolehlah sebagai tu. Kalau tunduk cium pun Rasulullah tak bantah, Rasulullah tak larang. Nak takkan tangan tu, takkan tangan kat kaki, letak sebagai tanda hormat kepada ibu bapa. Jadi daripada situ kita nampak bahawa asas dalam amalan agama Hindu tu meletakkan tangan tu ke kaki ibu ayah tu sebagai tanda hormat, maka itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Tidak bertentangan dengan agama Islam, kerana harus kita cium kaki. Tapi bukan kebiasaan, maka jangan kita buat biasalah. Jumpa Tok Syekh mana-mana ke, dia duduk atas sini atas kursi, kita pun datang merangkak cium kaki dia. Janganlah, kerana itu bukan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kisah seorang sahabat tu datang tu dia celapak terus cium kaki, cium tangan, cium kaki kan. Bukan Nabi suar kaki dia, cium kaki. Kan Nabi tak buat tu, Nabi tak ajar macam tu. Tapi hukumnya harus, kerana dia bukan sujud, dia cuma mencium. Tapi bukan kebiasaan. Jadi kalau jadi kebiasaan, itu jadi pelik lah. Kalau ada ajaran tu, anak murid datang, pengikut datang, nak berjalan, lepas tu kena cium kaki dia, itu jadi apa, tanda hormat kepada guru tu sampai cium tu jadi kebiasaan. Itu sesuatu yang pelik, yang tidak wajar kita lakukan. Itu maknanya hormat tu boleh. Apalah, tengoklah keadaan tu, keadaan budaya agama tu, etnik tu, dia hormat cara macam tu, jadi biasanya cara penghormatan tu Islam meraihkan, kerana itu dalam Al-Quran menetapkan anak merendahkan sayap kehinaan di hadapan ibu bapa. Janahadzulli minar rahmah. Dalam Quran tu janahadzulli, janahazzulli, rendahkan sayap anak kamu, rendahkanlah sayap kehinaan. Di hadapan mak ayah tu, rendahkan sayap kehinaan kamu. Zulli tu hina. Jadi menghinakan diri di hadapan ibu bapa. Menghinakan diri di hadapan ibu bapa, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin, jangan kata uff, wala tanharhuma, jangan herdik, fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Lepas tu sampai tu wakhfid lahumā janahadzulli minar rahmah, rendahkan sayap kehinaan daripada rahmat. Sifat rahmat, menggambarkan sifat rahmat itu disuruh di dalam Al-Quranul Karim, Jadi situlah maknanya asas, kita pada hari ini, pagi ini kita nak ambil bahawa perbezaan agama tidak memutuskan hubungan silaturahim. Anak Muslim, anak tu Islam, masuk Islam, dia masih tetap berbuat baik kepada ibu bapanya,
walaupun ibu bapa itu tidak beragama Islam. Ya. Saya ingat sekadar tu untuk pagi ni. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.